Baik, kita tengok yang berikutnya. Apa lagi nasihat Al-Imam Al-Ghazali ini kepada kita semuanya? Tengok katanya, dan barang siapa melampaui, tidak saya melampaui, tak apalah, dia bahasa kita ni kan. Penterjemah kita ni ialah orang Patani. Jadi orang Patani cakap melampaui. Kita ni bagi melampaui. Melampaui. Itu dia saja melampaui. Saya tak faham pula lah. Melampaui. Kita. Dan barang siapa melampaui, yang ini melampaui, kita panggil bahasa kita menjangkau. Guna bahasa kita panggil menjangkau atau sampai. Boleh juga. Barang siapa melampaui 40 tahun, jadi siapa yang sampai umurnya 40 tahun, 40 dah masuk umurnya, kan? Dan tiada ghalib, dan itu dia panggil padahal, bahasa kita panggil sedangkan tiada ghalib. Ghalib di sini tuan-tuan bukan mana adan. Ghalib sini dengan mana tidak mengalahkan. Di situ tidak mengalahkan, padahal tidak mengalahkan kebajikannya atas kejahatannya. Apa makna tidak mengalahkan kebajikannya atau kejahatannya? Artinya satu orang umurnya sampai 40 ke atas, tapi kejahatannya itu lebih banyak daripada kebaikan dia. Maknanya menang kejahatan, kalah kebaikan. Itu makna gitu. Menang kejahatannya, kalah kebaikan, dengan makna kejahatannya lebih banyak daripada kebaikan dia. Kita kata ginilah senang. Dia sampai umur 40 ke atas, tapi dia ni masih lagi menghabiskan masanya ke kedai kopi sembang merapu tak tahu nala daripada duduk dalam masjid, duduk dalam kuliah. Duduk dalam kuliah saya, tapi duduk kedai kopi 3-4 jam, 5 jam tak apa. Duduk dalam kuliah 5 minit tak larat. Maknanya menang kejahatan daripada kebaikan. Sedikit kebaikannya, banyak kejahatannya. Umur 40 dah. Maka apa kata Imam Ghazali orang ini? Kata Imam Ghazali, maka mensedia ia kepada neraka. Apa makna bersedia ia? Yakni bersiap sedialah dia ke neraka Allah. Jadi kata Imam Ghazali, nasihat ini tuan-tuan diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man balaghal arba'in, man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahaz ila nar. Itu lafaz hadisnya. Nabi kita bersabda gitu, man jawazal arba'ina, orang yang melampaui umur 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syarrahu, dan tidak mengalahkan oleh kebaikannya akan kejahatan dia. Maknanya kebaikannya sikit, kejahatannya banyak. Menang kejahatan, kalah kebaikan. Dan maka Nabi kita sebut falyatajahaz ilan nar, maka hendaklah dia bersiap sedia ke neraka Allah. Orang itu bersiap sedialah ke neraka. Pasal apa Nabi kata begitu? Maka Imam Ghazali ambil nasihat itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuba kita perhatikan beberapa rahsia, insya-Allah kita kongsikan malam ni. Rahsia umur 40 dan rahsia umur 40. Umur 40 ni tuan-tuan umur karamah. Tengok sekali lagi kita kongsi. Pahami hadis ni dulu. Yang pertama kita kena fahami, Nabi kata siapa yang umurnya sampai 40. Kenapa sebut 40? Itu soalan. Awak tak sebut 30 ke 20 ke, tapi sebut 40. Sebab 40 ni tuan-tuan, dia satu jangka perubahan. Dia satu jangka perubahan. Cuba tengok kan, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setitik air mani, dia panggil nutfah. Setitik air mani pak kita masuk ke dalam rahim ibu kita 40 hari. Duduk dalam rahim ibu kita 40 hari. Bila lepas sampai 40 hari pula, maka air mani itu bertukar menjadi apa? Berpindah menjadi apa? Menjadi alaqah, kan? Menjadi segumpal atau seketul darah. 80 hari jadi alaqah. Kemudian 40 hari selepas pada itu pula bertukar pula menjadi mudghah. Dia panggil segumpal daging, seketul daging. 120 hari kita dah jadi segumpal daging. Begitu seterusnya 40 hari sampai kita ini menjadi satu bentuk kejadian manusia. Dia panggil mukhallaqah. Dan dah diciptakan makhluk kita, ada mata, ada telinga, ada kaki, tangan, semua cukup sifat. Tunggu nak ditiupkan roh saja. Cukup 4 bulan 10 hari kita duduk dalam perut mak kita, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat tiupkan roh pada kita dan dituliskan 4 perkara. Tulis apa? Maklum kebaikan orang panggil umur kita, rezeki kita. Ditulis adakah kita ini orang yang sa'id, orang yang betul, atau kita ini orang yang syaqi. Ajal maut kita juga ditulis oleh malaikat pakar. Jadi nak ceritakan kepada kita bahawa 40 tu dia panggil proses perubahan, yang disebut bagi marahil khalqi. Marhalah-marhalah, tahap-tahap, level-level dia panggil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu 40. Bermakna kalau umur kita sampai 40 kita tak berubah juga, jawabnya payahlah, pada adatnya nak berubah. Kalau umur 40 tak berubah juga jadi baik ataupun banyak kebaikan daripada kejahatan, jawabnya pada adatnya susahlah nak berubah. Sebab perubahannya pada 40. Sebab tu tuan-tuan cuba kita lihat tuan-tuan guru kita dulu, kalaulah budak-budak pondok nak masuk pondok, begitu juga masih lagi dia amalkan sekarang ini. Budak-budak tahfiz ataupun budak-budak yang masuk pengajian, pusat pengajian agama, bila mak apa hantar masuk mengaji 40 hari jangan balik. Sebab apa? Sebab 40 hari itu proses perubahan. Tapi kalaulah sebelum sampai 40 hari dia balik, jawabnya budak ni payah nak berubah. Itu budak bagi tu guru dulu masuk pondok terima, aduh 40 hari jangan balik. Waris pun jangan mai tengok dalam masa 40 hari ni. Kalau mai tengok tak jadi orang. Dia jadi orang. Itu rahsia 40. Begitu juga
juga tuan-tuan tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi pada awal usia 40, seperti mana dalam hadis an Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini atas permulaan 40 tahun. Kenapa dilantik 40? Kerana 40 ni proses perubahan satu dan proses kematangan. Dan bagi umat mature, umat matang, kan? Kematangan. Boleh kalau Tuhan nak utuskan Nabi kita umur 40, umur 30, umur 25 dan sebagainya, boleh. Tapi nak tunjukkan rahsia dia begitu 40 tahun. Demikianlah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kalaulah umur seorang itu sudah sampai umur 40 tahun tapi dia masih lagi tidak berubah, jawabnya susahlah nak berubah. Dan lagi pula sebab apa ditentukan 40? Kerana 40 itu sudah masuk umur tua, umur dhaif dah. Jadi kalau pada masa muda kita tak bersungguh-sungguh nak buat ibadat, mai umur 40 tuan-tuan, bukan umur masa muda dah. Cuba tuan-tuan perhati pada diri tuan-tuan puan-puan. Masa muda dulu boleh dah kita berdiri 3-4-5 jam? Boleh? Cuba lah ni berdiri 3-4-5 jam. Larat tak? Tak larat dah. Tak sama dah. Jadi kalau pada biasa muda kita tak biasa berbuat amal ibadat, mai tua baru nak buat, jawabnya tak sama dah seperti mana pada masa muda. Takkan sama dah seperti mana pada masa muda. Sebab itulah disuruh kita beramal ni daripada umur muda lagi sebelum sampai umur 40. Kalau sampai umur 40 pula nak buat ibadat, maka tidak akan sama seperti mana kita buat ibadat pada zaman muda. Sebab tu orang tutup zat, kalau nak pergi ke Mekah buat haji umrah bila masa muda, kan orang pesan jangan beri masa tua, kami tak larat dah beri tua-tua ni. Nak buat pun tak sempurna dah. Boleh buat lah tapi tak sempurna. Tu orang tutup pesan nak pergi Mekah, nak buat haji umrah, pergi masa muda, masa tengah kuat lagi, tengah cergas lagi, tengah aktif lagi, baru kita boleh buat dengan sempurna elok. Ni kita pergi masa laih dah. Tahu dah laih? Masa Kedah panggil laih, tak larat dah, ketak dah, laih lagi. Tak sempurna dah kita nak buat ibadat kita. Ini rahsia umur 40 tu. Jadi kalau 40 dia tak berubah lagi pada adatnya, kata payahlah nak berubah. Kita tilik pada adat lah, susahlah nak berubah. Sebab tu sebelum daripada sampai 40, kita usahalah proses mujahadah untuk mengubahkan perangai-perangai kita yang buruk itu bagi jadi baik. Baik. Saya nak kongsikan satu lagi, iaitu ada satu syair sufi. Seorang sufi bersyair. Dia kata apa? Idzal 'ishruna min sya'bana walat fawasil syurba laylika bin nahar wala tashrab bi aqdahin sigar qad daqa az-zamanu 'ala as-sigar. Syair ini mempunyai dua maksud, zahir dan batin, tersurat dan tersirat, hakikat dan majaz. Mana dia zahirnya, mana batin. Syair ni dia kata
izal 'ishruna min Sya'bana walad. Maksudnya apabila telah berlalulah 20 Sya'ban, 1 Sya'ban sampai 20 Sya'ban, dah berlalulah 20 Sya'ban. Namanya tinggal 10 hari lagi kita dah dekat dengan bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Sya'ban kita boleh makan lagi, boleh minum lagi. Tapi apabila datang dan tiba bulan Ramadan, maka kita tidak boleh makan dan minum lagi pada waktu siang hari. Oleh itu dia pesan, fawasil syurba lailika bin nahar, maka sambunglah, hubunglah makan malammu itu sampai ke siang. Maksudnya apa? Makanlah siang malam. Nanti bila sampai di bulan Sya'ban tak boleh, di bulan Ramadan tak boleh dah makan, maka makanlah banyak-banyak. Dia suruh kita makan banyak-banyak. Makan siang malam, siang malam, siang malam makan. Nanti bila tiba bulan Ramadan, siang tak boleh makan dah, malam boleh makan. Tu pun tak boleh makan banyak, sebab kalau makan banyak sengkak selagi nak sembahyang tarawih tak larat. Makan sikit gitu. Lepas tu dia pesan lagi pada kita, wala tashrab bi aqda'in sighar. Kamu jangan minum dengan bekai-bekai mangkuk yang kecil-kecil. Kalau nak minum, kalau nak makan, makan besar. Kan ada restoran gelas besar, kan makan gelas besar, minum. Dia suruh makan bekai-bekai aqdah, makan mangkuk. Dia guna bahasa aqdah, qadah, mangkuk besar, yang besar. Jangan makan mangkuk kecil, pakai gelas besar. Periuk pun periuk besar, restoran periuk besar dan gulai besar. Ada juga makan fak-fak. Pasal apa? Pasal qad daqa zamanu ala sighar. Masa tu dah suntuk dah. Dengan benda-benda yang kecil-kecil ni nak makan ni dah suntuk. Tinggal 10 hari ni. Bayangkan dah suntuk dah. Bila sampai bulan Ramadan tak boleh makan dah. Nak makan sedap-sedap, nak makan yang besar-besar, makan banyak-banyak tak boleh dah. Ini makna zahir, literal. Ini bagi makna zahir bagi syair ini. Tapi yang tersirat di dalam kata ini apa maksud? Maksudnya apabila telah berlalu 20 Sya'ban, maksudnya artinya seorang itu bila sudah berlalu umur 40. Di Sya'ban ni ibarat umur dia 40 dah nak masuk dekat dah 40 ni. Bulan Ramadan tu ibarat dia umur 40 cukup. Jadi sikit lagi tak berapa lama dah nak masuk dah pada umur 40. Maka masa orang yang sampai umur 40 ni tuan-tuan, dia kena buat ibadat banyak dah. Siang malam. Tu makna fawasil syurba lailika bin nar. Sambung minum pada waktu malam tu sampai waktu siang. Maknanya kena pulun dah buat ibadat ni sebelum masuk umur 40. Maka nak buat ibadat tu ni jangan buat ibadat yang sikit-sikit. Dia suruh kita minum, makan banyak-banyak dengan bekai-bekai yang besar-besar. Maksudnya suruh buat ibadat banyak, pulun sungguh. Sebab apa? Masa kita sudah suntuk, kerana masa kita sudah dekat dengan kematian. Itu maksud yang tersirat dalam kata syair sufi ini. Kerana masa kita sentuh dah. Kita bukan masa dah umur kita 40, 50, 60 ni tuan-tuan. Kita tak boleh dah main-main dengan benda kecil-kecil. Kita dah habis lagi masa dengan benda-benda yang kecil-kecil. Kita kena main benda-benda yang besar-besar. Maksudnya buat ibadat yang pahalanya banyak, pahalanya besar. Sebab masa kita sudah dekat nak dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah dekat dah ni. Ingatlah, saya 47 dah. Tuan-tuan lebih lagi lah, yang 60, 50. Saya pun terfikir, Allah, aku 47 dah, tak jauh dah, dekat dah ni. Takut tuan-tuan, rasa takut.
Tak mau dah nak main-main dengan benda kecil-kecil, benda-benda buang masa, tak ada faedah ni, tak seronok dah. Tak mau dah. Kan? Tak teringin dah dengan benda-benda yang macam tu, buang masa, buang waktu. Sebab kita dah dekat dah dengan ajal, dengan kematian, nak menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita fikir begitu, kita akan berubah dan juga kita akan bertambah-tambah lagi persiapan dan juga persediaan untuk kita di sana di akhirat. Sebab di sana masanya, perbelanjaannya cukup panjang dan kekal selama-lamanya. Jadi inilah di antara nasihat-nasihat yang diungkapkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran dan jadikan dia bekalan untuk menambahkan lagi bekalan kita di akhirat. Maka sebaik-baik bekalan itu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ialah wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah oleh kalian, kerana sebaik-baik bekal itu ialah taqwa. Taqwa itu ibarat daripada dua makna, iaitu makna yang pertama, mengerjakan segala perintah Allah. Makna yang kedua, meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah. Perbanyakkanlah berbekal dan kerana safar, perjalanan di akhirat adalah safarun tawil la nihayatalah, perjalanan yang jauh, yang panjang, yang tidak ada penghujungnya. Allahu Akbar. Habis. Maka kata Imam Ghazali, dan pada ini nasihat yang disampaikan tadi memadai, yakni mencukupilah bagi ahli ilmi, artinya bagi orang yang ada ilmu, orang yang ada pengetahuan. Kalau dia fikirkan perkara ni, cukup dah dengan nasihat yang disampaikan oleh beliau. Jadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini cukup dah Allah. Habis. Kemudian katanya, hai anakku, nasihat itu mudah dan menerima itu payah. Nak nasihat senang, tapi nak menerima nasihat tu yang payah. Lebih-lebih lagi pula nak mengamalkan dengan nasihat tu lagi payah. Pasal apa payah? Pasal nasihat itu kebenaran, dan kebenaran itu satu perkara yang pahit. Maka benar yang pahit ni orang payah nak terima. Macam orang sakit nak makan ubat yang pahit, payah nak makan. Macam tu lah perumpamaan dia. Tentu dulu tuan-tuan, nanti kita sambung lain, sebab tidak selalunya kita belajar lagi. Tapi malam ni saya ada hal janji dengan Ustaz Adnan Darul Hidayah. Nak pergi satu tempat, ada hal dengan dia. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binu'i wajhika alladhi mala'a arkana 'arsyi an tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifati kama yanbaghi an tu'rafa bih. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuman
مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.